النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi darain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamil bil khair ya karim, amma ba'du. Pertama-tama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasihan belas kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Di malam ni kita dapat bersama lagi dalam pengajian fiqh Turuq Masail, di mana dengan pengajian kita mudah-mudahan duduknya kita dalam masjid dalam balasah ni dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan ganjaran pahala daripada Allah taala, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ni, bahawa kita dalam kehidupan dunia ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan balasan di alam akhirat, iaitu tingkatan syurga yang Allah SWT bagi kepada kita, bergantung di atas pahala amalan yang kita lakukan di atas dunia ni. Mudah-mudahan dengan duduknya kita dalam majlis ni, ganjaran pahala yang bagaimana kita telah bagi tahu terdahulu, ganjaran pahala yang begitu besar yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Setiap perkataan yang dapat masuk dalam diri dia, setiap hadis dan Al-Quran yang dia dengar, maka dapat ganjaran yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, balasan, peringkat ataupun darjat yang Allah Ta'ala akan tinggikan di alam akhirat sana. Amin. Jadi malam ni kita hubung dalam pengajian kita, seperti mana setiap minggu kita akan bicara ataupun mengkaji semula tentang kisah-kisah para Nabi. Masuklah kita dalam minggu ini, iaitu cerita kisah bagaimana anak kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, seperti mana kita maklum bahawa kata dia mempunyai dua orang isteri yang masyhur pada pandangan ulama-ulama kita, iaitu Sarah dan Hajar. Tetapi bila kita mendalami dalam pengajian kitab-kitab yang lebih besar, maka kita akan temu seorang lagi, iaitu Qanturah. Dan apabila kita rujuk kepada pemahaman Israiliyat, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yang dipanggil Samawiyat, Taurat, Injil, maka di dalam situ kita akan jumpa seorang lagi, iaitu Hajun, isteri kepada Nabi Ibrahim. Ada 4 orang. Jadi bila mana Nabi Ibrahim AS telah beristrikan Sarah, maka Sarah inilah yang melahirkan Ishak, Nabi Ishak, yang mana Hajar dia melahirkan iaitu Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail, keturunan-keturunan sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ismail inilah orang panggil baka yang tubik daripada Ismail ni, keturunan daripada Nabi Ismail inilah orang panggil keturunan Arab. Adapun daripada Sarah, isteri Nabi Ibrahim yang pertama, Sarah, maka dia melahirkan Ishak. Selepas daripada Ishak inilah, maka lahir orang panggil keturunan Israel. Orang panggil kita lah ni, kalau dalam dunia ni sekarang ni kita kata negeri Israel. Orang panggil orang Israel, memanglah yang maklumnya kita tahu kata dia beragama Yahudi. Orang Yahudi, agama Yahudi. Bangsa Yahudi, agama dia agama Yahudi. Kita ni orang Melayu, agama Islam. Kadang-kadang orang ni India, tapi agama Islam. Nah, ada orang Farang, Perancis, Amerika,
dia bangsa yang lain, tapi agama dia Islam. Tapi Yahudi dia bangsa dia Yahudi, agama dia Yahudi juga. Jadi daripada Ishak ni, lahirlah orang panggil anak dia Yakub. Jadi anak kepada Ishak dia ada 2 orang. Jadi bagaimana kita dengar cerita bagaimana daripada Sarah ni tadi dapat melahirkan anak. Walhal yang terdahulu kita cerita tentang isteri-isteri Nabi Ibrahim yang 4 orang ni bermula daripada Sarah. Maka kita tahu kata Sarah ni dia mandul. Mandul ni tadi kalau pengajian orang-orang biasiat sains, sama ada benih dia, telur dia tadi tu tak ada, telur dia hampa. Benih ni tadi orang panggil tempat benih marinya daripada orang Jatin. Jatin ni orang panggil tungking, tulai tungking di belakang punggung kita ni. Di situlah orang panggil tempatnya, dan dihimpunkan kepada kita punya kemaluan Jatin kita di bawah tu. Jadi di buah tu dia duduk di situ, kemudian di buah tu fungsi dia iaitu menekek untuk masukkan benih, tolak benih masuk dalam rahim isteri kita perempuan. Bila kata di perempuan pula, dia ada tempat kosong, orang panggil rahim, tempat menyimpan anak. Kalau rahim ni tadi dia punah, rahim rosak, maka banyak mana benih yang masuk kepada rahim tadi pun tak akan dapat jadi hidupkan anak tu tadi. Maka rahim tu kena sihat. Kalau rahim tu sakit, orang panggil orang segugut banyak, darah uzur banyak, ataupun di perut dia rahim dia rosak, maka ghalibnya orang tu, orang tina tu, perempuan tu tak akan dapat anak. Jadi itu orang panggil dalam kalangan orang-orang yang mandul. Bila kata mandul, Sarah ni tadi lama masa sampai umur dia lebih kurang dalam 60 tahun. Ghalibnya orang Tina ni 45 tahun, maka dia putus haid. Haid dia tak ada dah. Ghalibnya ada yang lebih ada sampai ke 50, 60 ada lagi. Tapi ghalibnya orang ni dia akan sampai kepada 45. Kalau bini kita 45 lebih dah, nescaya dia tidak ada haid, maka dia akan boleh semaya tiap-tiap waktu. Dia boleh baca Quran tiap-tiap waktu. Allah Ta'ala mempermudahkan dia. Mana sebelum daripada umur 45 tu duk beranak lagi, duk uzur lagi, dia kelonggaran, dia tak kena semaya, dia kena jaga anak lagi. Tapi bila sampai putus haid dia, maka dia dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melangsungkan ataupun memanjangkan masa dia untuk ta'abbud ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Sarah ni umur dia 60 tahun dah. Ada riwayat kata dia 90 tahun. Waktu tu Ibrahim 120 tahun. Barulah lahirnya Ishak. Tapi nak boleh lahirnya Ishak apabila Ibrahim dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi habli minas solihin, minta Allah Taala lahirkanlah daripada keturunan dia orang yang soleh supaya dapat menyambung risalah kenabian, dakwah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kata tak ada, akhirnya Allah Taala lahirkan dulu Ismail daripada Hajar. Lepas tu bila mana Ibrahim berdoa, Sarah pun doa juga kepada Allah SWT. Dia tak boleh anak ni, serabut perut juga kalau bahasa kita ni. Maka bila mana dalam keadaan Sarah dia berhajat kepada anak, doa pada Allah SWT, apabila Allah Ta'ala terima doa dari Nabi Ibrahim AS dan Allah Ta'ala terima doa daripada Sarah ni tadi, Allah Ta'ala hantarkan malaikat. Setengah riwayat kata 2 orang, tapi masyhurnya 3 orang. Walaqad ja'akum rasuluna Ibrahim bil busyra qala salama qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin haniz falamma ra'a aydiyahum la saliha ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasharnaha bi ishaq wa min wara'ihi ishaq yaqub.
Jadi Allah SWT telah menghantar kepada Nabi Ibrahim 3 orang malaikat, yang mana malaikat ni telah bagi salam kepada Nabi Ibrahim dalam rumah. Dalam rumah tu ada Ibrahim dan Sarah. Bila malaikat bagi salam, Nabi Ibrahim pun jawab salam. Bila Nabi Ibrahim beri salam, malaikat jawab salam, maka mempersilakanlah dia masuk. Dan Nabi Ibrahim selalu dah pergi belakang rumah, ambil anak unta, anak unta, dan dia temelih, dia buat gula, masak, lepas tu hidangkan kepada malaikat yang 3 orang ni tadi. Itu orang panggil sifat pada Nabi Ibrahim, sehingga kan riwayat Nabi Ibrahim dia tidak akan makan, melainkan dia akan tubik daripada rumah, panggil orang yang nampak tu, panggil makan sekali dengan dia. Nabi Ibrahim perangai lagu tu. Lepas tu Nabi SAW sendiri pun dia ajar kepada kita supaya siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yu'min billah wal yaumil akhir, fal yukrim daifahu. Maka Nabi SAW bagi tahu, muliakanlah tetamu. Orang tetamu ni, maka kita padah dia, ajak dia minum, ajak dia makan dalam rumah kita. Ini sifat yang Nabi SAW ajar kepada umat dia, supaya umat dia memuliakan tetamu. Bagaimana tok dia, iaitu Nabi Ibrahim AS telah buat dulu. Bila mana kata malaikat 2 orang ni mari masuk dalam rumah dia, duduk, dihidangkan dengan unta, golek ke panggil ke dah. Jadi mana kata bila Nabi Ibrahim suruh makan, maka la yasilu ilaihi nakirahum. Apabila mereka ni tadi, bila Nabi Ibrahim suruh makan, mereka tak makan. Duk kelih pelipah mata dia tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan gano ni tak makan ni. Apabila mereka ni ulurkan tangan sampai kepada unta tadi, tembuh. Tangan dia tembuh. Tak boleh nak pegang. Sebab malaikat tak nak jadikan dia tak makan, tak minum, tak bernafsu, tak berkahwin. Maka tak ada lah dia sampai boleh makan tu tadi, sudah jadi lumrah, orang panggil fitrah bagi kejadian malaikat ni, dia tak makan dan tak minum. Kalau dia nak makan pun tak boleh, sebab dia kejadian di lagu tu. Bila mana kita dia nak makan tak boleh tu tadi, maka Nabi Ibrahim pun terkejutlah tengok malaikat ni tadi. Maka terkejut tu tadi, fahamlah kata dia ni bukannya orang, nampak berupa dengan manusia, tapi sebenarnya malaikat. Bila kata malaikat, qalu la takhaf, malaikat kata janganlah kamu takut, sesungguhnya kami ursilna ila qaumi Lut, sungguhnya kami ni diutus kepada kaum Nabi Lut. Kita ingat semula cerita yang mana Nabi Ibrahim, Sarah dan juga Nabi Lut. Dan juga dia 3 orang ni asalnya daripada Babylon. Dia berhijrah daripada Babylon nak pergi kepada Mesir. Nak pergi pada Palestin, tapi beradu kepada Mesir. Selepas itu perjalanan dia di Mesir itulah yang mana Sarah kena pergi dengan raja yang zalim tu tadi, nak buat khianat dia, sehingga kan tak boleh dia hadiahkan Hajar pula. Cerita tu kena ingat tu. Jadi bila kata dia ni pesan pada Nabi Ibrahim, jangan takut, sungguhnya kami dihantar untuk kaum Nabi Lut. Kerana Nabi Lut dia berpecek di Jordan, maka Nabi Lut telah berpecek dengan Nabi Ibrahim dan Sarah. Pecek situ, maka Nabi Lut duduk di tempat bernama Sadum. Situlah orang panggil berlakunya kaum dia tak dengar dakwah daripada Nabi Lut, kerana mereka sibuk ataupun gemar kepada jatah sama jatah, tina sama tina. Jatah sama jatah ni orang panggil gay. Kalau tina sama tina ni orang panggil lesbian, bahasa dunia sekarang ni. Jadi bila mana situ Allah Taala telungkupkan di tempat Sadum tu tadi. Jadi nak kata binasakan tempat Sadum tadi tu, Allah Taala hantar malaikat ni pergi temu Nabi Ibrahim dulu. Lepas tu dia royak kepada Nabi Ibrahim, kami ni dihantar untuk nak binasakan kaum Nabi Lut sana, kaum Lut, nak binasakan kaum Nabi Lut. Jadi beradu sini nak buat apa pula? Nak royak wa amra'atuhu qa'imatun. Sarah duduk belakang. Nabi Ibrahim dengan malaikat yang 2-3 orang ni tadi, Sarah duduk belakang. Fadhahikat, maka Sarah ni gembira, suka. Sebab apa? Sebab malaikat 2 orang ni bagi tahu kata
Fabasyarnaha bi Ishaq. Malaikat ni kata Sarah ni tadi perut besar dah. Dapat berita kata Sarah ni perut besar. Fadhahikat, maka Sarah suka. Hak tu kata tapau muka lepas tu suka. Suka. Kenapa? Kerana tak masuk akal. Umur tu bodoh. Lepas tu manda pula. Malaikat main goyak kata perut besar. Suka-suka boleh-boleh. Lepas tu tapau muka. Wa min warai Ishaq Yaqub. Lepas tu dia bukan royak kata mu nak boleh anak saja, mu nak boleh cucu lagi. Lepas pada mu beranak, nama dia Ishaq. Lepas Ishaq ni ada Yaqub pula. Yang mana Ishaq dan Yaqub dia jadi rasul juga. Nabi lagi rasul. Jadi mana kata dapat iklan ataupun pengetahuan bahawa kata malaikat bagi tahu yang mana Allah Taala takdirkan kepada Sarah perut besar. Maka Sarah ni tadi lagu bila mana malaikat bagi tahu qalat ya wailata. Sarah ni tadi dia kata kok mana wa ana ajuz, aku ni tua dah, wa hadza bagli syaikha. Mana kata ni tok laki aku ni Ibrahim ni pun tua dah. Tapi orang tua ni kalau 70 80 mulah baba kita baba sen tok so tu umur dia 70. Umur dia 70. Anak dia beranak, bini dia beranak lagi. Makna kata 70 boleh beranak lagi bini. Kena bini muda sikit lah jadi mana orang jantan ni tak ada hal. Masalah dia tua tak ada hal. Tapi orang tina golebnya 45 nak beranak tak boleh dah. Inna la syai'un ajib. Sarah kata perkara hak mu royak kat aku ni tadi, royak pada Ibrahim, royak pada aku ni benda hak pelik. Benda hak pelik. Nak terima akal tu tak boleh. Tapi makna kata bila kata malaikat mari cerak dah. Beriman dengan Allah SWT, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat. Jadi Sarah dia beriman, orang panggil orang mukmin, mukminat, iaitu beriman dengan malaikat. Mana kata Ibrahim kata ni adalah malaikat dan dia mengaku kata dia malaikat. Kata dia nak perut besar, yakinlah dia. Sebab malaikat cerak dah orang panggil makhluk yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Taala, dia maksum lagi, tak berdosa lagi, dan dia mestilah tak menipu. Lepas tu cerak dah Sarah perut besar. Bila mana Sarah perut besar, lama masa beranak, beranaklah Ishaq. Jadi dalam Ishaq ni tadi, riwayat dalam Al-Quran, kalau tengok dalam Quran ni royak kepada kita nak tahu cerita tentang Ishaq ni adalah ada 17 tepat dalam Al-Quran. 17 tepat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Ishaq. Tapi nak cerita panjang tak ada. Kita nak cari dalam Quran ataupun dalam tafsir kurang. Tapi ada jugalah dalam tafsir yang besar-besar seperti Abu Rayyad dulu, Tabaqatul Kubra. Itu orang panggil kitab Bidayatul Hidayah. Mana kata tafsiran yang besar-besar, kitab tafsir besar-besar dia ada royak. Jadi bila mana ke Ishaq ni tadi, bila dia membesar, maka dia ni juga masa yang mana kata dia sampai kepada umur 40, yang Allah SWT jadikan Ishaq ni juga sebagai rasul, sebagai nabi. Dan Ishaq ni wafat dia setelah umur dia 180 tahun. 180 tahun Ishaq wafat. Jadi dalam masa Ishaq hidup ni tadi, bila kata Sarah dapat anak Ishaq, maka Sarah ni tadi mulalah jatuh sakit, kemudian mati. Jadi dalam waktu Ishaq ni tadi, dia dalam pemeliharaan orang panggil apa, dalam besar dia tadi, orang panggil apa, tak masa panjang dengan ibu. Tak masa panjang dengan ibu. Tapi bila mana kata dia besar, dia ni telah bernikah dengan anak pak saudara kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tengok Ishaq ni dengan keadaan Ishaq ni tadi duduk di mana Ishaq ni duduk di Palestin. Nampak kata Palestin tadi, orang Palestin nampak tak ada molek mana. Maka dia telah royak kepada Ishaq supaya nak nikah boleh, tapi kena nikah dengan keturunan ayah dia. Iaitu kena balik semula lah kepada Babylon sana. Cari kepada keturunan dia, pak saudara dia. Kita ingat dulu, pak saudara, orang panggil
pak saudara bagi Sarah yang menikahkan Sarah dengan Ibrahim ni tadi, Sarah dengan Ibrahim dia sepupu, dia boleh menikah dua orang. Lepas tu Sarah ni tadi kita ayat dah dulu, iaitu dia antara 5 orang yang paling cantik dalam dunia, iaitu dia selepas daripada Hawa, Siti Hawa, lepas tu Sarah, orang paling jangok. Dalam masa dia tu orang paling jangok. Lepas tu bila mana kata Nabi Ibrahim kata orang-orang di sini tak sesuai untuk menikah, kena cari waris Nabi Ibrahim. Maka Ishak pun pergi jalan untuk cari anak kepada siapa? Anak kepada pak saudara Nabi Ibrahim. Jadi pak saudara Nabi Ibrahim tu nama dia Laban. Laban ni kalau bahasa Arabnya susu, tapi nama dia lah nama Laban. Jadi isteri Laban ni tadi, dia ada anak dia Rifqah. Maka kahwinlah Rifqah dengan siapa? Dengan Ishak. Kahwin Ishak dengan Rifqah ni tadi, maka tubik anak kepada Rifqah dan juga Ishak ni tadi. Yang anak pertama orang panggil Ishu. Nama dia Ishu sebab Ishak ni tadi bini dia tadi melahirkan Ishu. Ishu ni jadi keturunan dia Rom. Orang panggil jadi keturunan Rom sebab dia akan beralih duduk di tempat kawasan orang panggil jadi Rom sana. Lepas tu Yakub anak dia yang kedua, iaitu Yakub. Yakub. Jadi dua orang ni tadi asalnya anak dia dua orang ni tadi anak kembar. Anak kembar. Jadi bila mana kata dua orang ni besar Ish dengan Yakub, dia orang panggil apa dia balah. Budak-budak biasalah, dia jadi besar nak balah. Bila kata nak balah, Yakub ni tadi dia orang panggil ambil diri beralih daripada mak dia, daripada ayah dia, ambil diri lari kepada tempat lain. Lari kepada tempat lain. Maka bila kata dia nak beralih kepada tempat lain, dia ni pergi kepada waris dia juga untuk kahwin kepada waris Ishak dan Nabi Ibrahim tadi tu. Suruh pergi cari keturunan. Bila kata dia pergi kepada cari keturunan tu tadi, dia sampai kepada satu tempat padang pasir, maka dia telah jalan yang lama, dia telah letih, tidur situ. Bila dia tidur kepada tempat tu, dia telah mimpi kata setengah riwayat kata mimpi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mimpi Allah Taala ni jadi tak pelik, sebab kalau kita cerita tentang 4 imam kita, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Imam Hambali dalam kitab-kitab beritahu kata dia juga ada mimpi jumpa dengan Allah SWT dan tanya pada Allah, apakah caranya nak dekat diri denganmu, dengan Allah Ta'ala. Allah SWT kata dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran dan ingat pada mati. Kalau dalam ta'lim kita baca lepas asar pun ada, biasa dengar. Jadi begitu juga bagaimana Yakub ni tadi, dia bila nampak dia balah dengan keluarga dia tadi, dia ambil lari tubuh. Ambil tubuh lari. Maka dia tidur pada tempat tu ngiga yang Allah SWT bagi tahu kata, kami akan kembalikan kamu di sini, di tempat ni, yang mana di sini akan jadi orang panggil bandar ataupun kota, di mana kamu akan memerintah di sini. Maka dia bila bangun tidur, maka dia ambil batu, tandakan di batu, iaitu jadikan tempat yang mana Allah Ta'ala janji tu tadi. Dia pun pergi. Bila pergi jumpa kepada pak saudara dia di situ, maka pak saudara dia tadi suruh apa nampak kata dalam pak saudara ni tadi dia ada kambing, ada unta, ada kuda. Sebab setiap nabi ni Allah SWT tarbiyah pelihara kambing. Pasal dalam pelihara unta, pelihara kuda dia mudah, tapi pelihara kambing ni dia payah. Sebab itu Nabi Musa, Nabi SAW sendiri pun, Nabi kita pun pelihara kambing. Jadi Nabi Yakub pun tengok kepada pak saudara dia pelihara kambing. Tapi dalam pelihara kambing dia tu tadi, dia ada anak dia 2 orang. Anak perempuan dia ada 2 orang. Anak kepada pak saudara dia tadi.
Tapi bila mana pak saudara dia tadi ada anak, maka Yakub kata, aku ni berkenal kepada anak yang mana? Yang nombor 2. Rehel. Rehel. Jadi Rehel ni tadi dia adik. Satu lagi Lia. Lia ni kakak. Jadi 2 orang. Bila kata dia kenal pada adik, royak kepada pak saudara ya, pak saudara dia kata tak apa nak nikah boleh, tapi mu kena bayar mahar. Maharnya iaitu mu kena kerja jaga kambing 7 tahun. Ni pun kata nak gila ada betina suka nak kahwin, maka sanggup korban diri 7 tahun kerja. Bila 7 tahun kerja sudah dah jaga kambing, mari royak kata sampai wela dah, maka pak dara dia tadi, Laban dia tadi kahwinkan Yakub ni tadi bukan kepada Rahel, tapi Lia, kepada Lia kakak. Lepas tu pak dara ni bagi tahu kerana adat orang sini tak boleh kahwin adik, kena kahwin kakak dulu. Supaya gitulah kita dah pergi nak nikah kakak, nak nikah adik tak boleh, kena nikah kakak dulu, baru lepas kakak baru boleh adik. Supaya tu orang dulu lagu tu mana kata hati dia nakkan Rehel tu tadi, tapi nikah dengan Lia dulu. Tak ada apalah. Lepas tu nak juga kepada Rehel tadi. Bila kata nak juga, maka pak dia kata boleh, tapi mungkin kena kerja 7 tahun lagi. Jadi pelik weh. Nikah adik-beradik. Kita mazhab Syafi'i nikah 2 orang dalam satu keluarga, kita nak nikah dengan kakak, nak nikah dengan adik buat sekaligus. Tak boleh. Adapun mazhab yang dulu orang panggil zaman dulu dibolehkan lagi. Tak ada syariat dia tak ada kata melarang. Syariat kita Islam sekarang ni, dulu pun zaman orang syariat Nabi Muhammad kita tak boleh lah nak nikah adik-beradik, tak boleh. Tapi waktu syariat Nabi Yakub ni boleh. Bila kata boleh nikahlah 2 orang tu, adik dan kakak. Bila adik dan kakak ni tadi, bila kata adik dan kakak, maka tubiklah isteri yang dipanggil Lia ni tadi, tubik anak daripada Lia ni orang. Rubib, Yahuza, Lawi, Sam'un, Zabulun, ya Sakir. Ni orang lahir daripada Lia, padahal dia ni kasih kepada Rahel. Rahel tak ada anak pula. Itu orang panggil apa ni? Kalau kita perhati cerita kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kita tengok. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu nak nikah dengan perempuan tengok 5 perkara. Tengok 5 perkara. Di antara 5 ni tadi ada satu daripadanya, iaitu tengoklah nasab keturunan dia. Lepas tu satu lagi, iaitu orang ni mak dia tu boleh melahirkan banyak anak. Maka insya-Allah mudahlah bini kita tu tadi boleh beranak banyak. Kalau kita nikah kepada perempuan yang adik-beradik dia seorang, 2 orang, 3 orang, jadi golibnya kita nikah payah nak boleh anak. Tu jadi bila kata kita tengok kisah ni tadi, pahalah kita bahawa kata Nabi Ibrahim sendiri pun dengan siapa, dengan Sarah payah juga lepas tu Ishak sendiri pun payah, Yakub ni pun payah juga. Bila kata dia ni dengan Lia dapat ni orang, Rahel tak ada anak. Rahel buat rekan lalu. Mana? Rahel ni dia ada hamba, orang panggil budak juga. Sebab orang dulu dia ada orang yang merdeka, dia ada orang panggil sahaya ataupun budak dia, budak pelihara dia. Yang mana budak ni boleh buat kerja dia tak kena buat kerja banyak lah. Budak-budak dia ni buat hamba sahaya. Maka budak ni tadi dia ni menikakan dan minta menikah dengan Yakub. Hadiah kepada Yakub. Sebab apa? Dia tak boleh anak. Mudah-mudahan dengan Yakub. Supaya Sarah dulu, dia tak boleh anak, dia ambil siapa? Dia ambil Hajar. Suruh Nabi Ibrahim nakkan anak, nikah dengan Hajar, Hajar boleh Ismail. Begitu juga di sini, makna kata Ishak bila kata Lia boleh anak, tapi dia tak boleh anak, maka dia ambil Khodai dia tadi, budak dia, nikahkan dengan Nabi Yakub. Lepas tu hamba ni tu tadi beranak, boleh beranak sungguh. Beranak nama apa? Anak dia satunya iaitu Dan, anak dia nama Dan. Lepas tu
Naftali nama anak dia, 2 orang. Yang tadi ni 2. Jadi 8 dah. Lepas tu Lia bini tua kepada Yakub pun tengok, Rahil bagi kode, bagi budak. Aku nak bagi juga. Dia pun ada budak juga. Maka dia bagi budak dia pula pada Yakub. Orang dulu dah bagi tina pada tu lelaki. Orang lain ni cai. Mana kata Lia bagi budak dia pula. Budak dia nikah merdeka, lepas tu nikah dengan Yakub. Yakub dengan bini ni tadi boleh anak Jan. Lepas tu Ashir, 2 orang. Jadi apa tu? Jadi 12. 10 12. 10. Lepas 10 ni tadi masa yang panjang barulah ditakdirkan oleh Allah Taala kepada Rahil perut besar. Bila Rahil perut besar, maka berlahirlah pada Rahil ni tadi anak. Yang pertama iaitu Yusuf. Nabi Yusuf. Yang keduanya Bunyamin, iaitu adik kepada Nabi Yusuf, hak bongsu. Cerita kepada kita bahawa kata 12 orang ni tadi lahirlah jadinya Bani Israel. Waktu Nabi Musa nak pergi kepada laut, bawa 12 puak, Bani kaum Bani Israel, dia pecah 12 puak. Tak pergi, dia tak boleh jadi satu, tak boleh. 12 itu sampai katok laut pun jadi 12 lorong. Katok batu tubik 12 mata air. Dan jadi tak boleh. Pasal puak dia tak masuk sama-sama dia. Tu mana kata dalam kisah ni tadi, satu daripada 12 ni tadi telah hilang. Hilang ni tadi lari dari mana? Sampai kepada Campar, hak beroyak. Inilah bakal tubik daripada anak keturunan Nabi Ibrahim ni tadi, lari sampai kepada sini. Sampai jadi orang Melayu. Bini Nabi Ibrahim Konturah, inilah orang panggil Konturah, inilah yang mewariskan baka Jawi, baka Melayu, pecek sampai pada Cham, masuk China, masuk Kampuchea, masuk ke Thailand kita, masuk di Malaysia, turun sampai kepada Indonesia. Orang panggil Bani Jawi. Dia orang panggil Timur. Nabi kata bangkit Islam di akhir zaman di Timur. Timur ni mana? Tempat kita. Bila kata gitu 12 orang ni tadi, maka Yusuf ni tadilah jadi beragai mana? Dengan sebab dia ngiga mimpi. Nanti kita cerita tentang Yusuf pula sampai mana kata dia bagi tahu kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub bagi tahu kepada Nabi Yakub dapat tahu kata lagu tu royak pada Nabi Yusuf, jangan cerita pada adik abaimu lagi. Nanti kalau mu cerita jadi binasa. Syaitan akan masuk capur. Dia kata apa? Dia kata aku nampak ru'ya fi manami, bulan, matahari, bintang-bintang semua sujud. Bintang-bintang ni 12. Ini 12. Sebab itu orang putih buat bintang ni 12. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai sampai pada Disember. Ni habis dah, masuk dah bulan 1 pula dah. 2022. Januari. Jadi ada 12. Orang panggil bintang. Bila bintang ni tadi semua sujud pada dia. Lepas tu matahari ni ayah iaitu Yakub. Lepas tu yang bulan ni mak dia. Mak dia Rahil ni tadi. Jadi mana kata semua sujud pada dia. Cerita mana? Panjang, nanti kita cerita tentang Nabi Yusuf. Jadi bila mana Ishak ni tadi, riwayat kata bila Ishak ni tadi, dia masa dia nak tua tu mata dia sakit. Orang kata buta lah. Buta, di ketika buta tu lah dia ambil siapa? Ambil Konturah, jadi pemudah untuk dia, jadi orang budak dia lah. Tapi bila mana kata dia ni dengan Ibrahim, ada lagi Nabi Ibrahim dia tengok Ishak dan sempat juga tengok Yakub. Yakub, Ishak, Esau tu tadi, dia cucu dia tengok. Lepas tu Ibrahim wafat. Ibrahim wafat, Ishak dan Yakub telah kuburkan Nabi Ibrahim di mana? Di Palestin sana. Sarah dia di Palestin juga. Kalau orang pergi Palestin ada apa ni, lubai, orang panggil gua, Gharqu Syarifah, iaitu tempat di mana Sarah dikebumikan di situ. Lepas tu Yakub ada, Nabi Ibrahim
Ibrahim ada. Nah, lepas tu Ishak ni tadi dia ada buat satu lubang yang mana orang-orang Yahudi biasa tunjuk dalam lubang tu. Orang panggil makam Nabi Yakub, Nabi Ishak situ. Nah, tengok ni lah orang panggil bakar. Tubik daripada sinilah bakar dia, bakar Yahudi ni tadi. Jadi bila mana kata 12 keturunan ni tadi ni orang panggil Israel, maka dia membesar di sini. Bila kata tadi cerita tentang Yakub tadi, bila kata dia dah ada keturunan dia ramai di sini mana ni, iaitu di apa ni, Dahran, iaitu di Suria. Di mana di Syria sana tu dia dengan pak dara dia tadi, keluarga dia besar sana, ramai, mana yang 12 orang itu pun beranak lagi, dapat cucu, dapat cicit lagi. Maka Yakub kata, tak boleh weh, kita kena kelik kepada tempat kampung halaman. Sepuluh orang lah, walaupun duduk negeri mana hujan batu di mana di negeri hujan mah di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri sekalipun, nah dia sedap hujan batu lagi. Supaya orang kata merantau duduk jauh sekalipun, pergi kerja Malaysia buat niaga tom yam ke, dia nak kelik sini semula, raya nak kelik sini, tak ada nak duduk sana. Nah, supaya orang-orang mana-mana merantau, orang panggil duduk mana pun dia nak kelik. Supaya Nabi Yakub juga nak kelik, pakak bini dia 4 orang ni tadi, lepas tu anak-anak dia semua pakak kita kelik kepada Palestin. Sebab Nabi Ibrahim dikubur situ dan nak kelik pada situ. Jadi bila kata nak kelik tu tadi kepada Palestin, dia dengan ramai-ramai tu lalu pada tempat yang dia tidur tadi. Bila lalu tempat yang dia tidur, dia tengok tanda tu ada lagi. Tanda tu ada lagi, maka dia bertempat di situ. Maka jadilah keluarga dia duduk di situ, iaitu duduk di Baitul Muqaddis. Orang panggil Baitul Muqaddis ni tadi ketandaan dapatnya daripada Yakub ni tadi. Yakub ni lah dapat ketandaan sinilah jadi kampung, perkampungan puakmu nanti, dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu dia belakang-belakangnya nanti akhirnya dia demo-demo ni semuanya, Israel ni dia akan pecah keluar daripada tempat ni tadi Baitul Muqaddis, sehingga kan dihalau. Lepas tu ni kisah sekarang ni tengok dia nak masuk kelik dah. Jadi bila kata situ, selepas daripada ketandaan itu tadi dia tak ada buat apa, tapi belakang tu nanti barulah ketika Nabi Sulaiman yang dirikan Baitul Muqaddis tu tadi. Kalau lah Baitullah ada lagi zaman ada tu ada dah, kita royak dah Baitullah tu ada dah. Lepas tu mari sampai cerita tentang Nabi Nabi Nuh, laut air tubik pada bumi, turun pada langit, Kaabah hilang. Lepas tu siapa yang mendirikan? Tu Ibrahim dan Ismail bangunkan semula. Ibrahim letak Nabi Ismail pun di tempat tu yang mana Allah Ta'ala bagi tahu inilah tempat. Ibrahim pun bagi tahu inilah tempat kepada dekat dengan Baitullah, tempat rumahmu ya Allah. Aku tinggalkan dia ke sini. Tak ada gapo-gapo, tak ada makanan, tinggal perak. Maka Ibrahim tahu dah situ memang tempat Baitullah. Allah Ta'ala perintah situ. Lepas pada situ tak ada lagi bangunan. Lepas Nabi Ibrahim kelik mari, barulah Nabi Ibrahim dapat perintah daripada Allah dirikan Kaabah situ. Sampai kepada Nabi Ibrahim tak sampai, nak naik atas tak boleh, jejak batu tu sampai jadi lekuk tapak kaki dia. Tu orang panggil, kalau di Makkah sana orang pergi Baitullah, ada orang panggil makam Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim mati situ dah, tapi tapak tu orang panggil tanda Nabi Ibrahim. Nak sampai tak boleh jejak batu, tekai batu, nak letak batu tu tadi, batu jadi bekas tapak kaki dia. Di antara makam Ibrahim dan juga Baitullah ni tadi, maka di tengah-tengah tu sunat kita bersemayam 2 rakaat, 4 rakaat tak apa. Dan situ tempat panggil ijab qabul doa daripada kita. Kalau kita doa kepada Allah Subhanahu taala, Hajar Aswad, lepas tu corong emas, dia ada tempat-tempat yang mana kalau kita pergi Mekah doa makbul situ. Jadi Nabi Yakub ni tadi umur dia sampai 180 tahun, akhirnya dia wafat. Dia mati di mana tanah wafat dia ditanam di Madidatul Khalil. Dia nama tempat dia wafat dan dia ditanam situ, iaitu di Palestin sana. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat pengetahuan tentang nabi-nabi ni tadi. Pasal apa? Dia satu daripada rukun iman. Kena yakin. Yakin ni cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Adam, tak ada mak bapak pun boleh teryakin. Nabi Ismail kena sembelih tak masuk. Kok mana boleh tak masuk? Pisau tak aja gitu lalu. Lepas tu tukar pula dengan kambing, dengan khibas. Kok mana kena yakin.
Macam cerita hari ni, cerita tentang Nabi Yakub, kita kena yakin. Pengajarannya, kalaulah kita tak boleh anak sekalipun, janganlah berputus asa. Nabi-nabi dulu, beberapa tahun Nabi Ibrahim dengan Sarahnya sampai 90 tahun Sarah tak boleh anak. Tapi sabar, doa, akhirnya Allah Taala bagi. Begitu juga dengan Yakub. Rahil tak boleh anak, tapi dengan sabar, dengan yakin, maka Allah Taala bagi. Tapi bila mana kita tengok dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab, semua masalah kita akan selesai dengan istighfar. Kalau dalam Darussamin, kitab tauhid, dia cerita situ, untuk menyelesaikan masalah orang yang tak boleh anak, maka kena zikir istighfar 4444 kali. Astaghfirullahalazim, sekurang-kurangnya 4444 kali. Lepas tu, kelebihan istighfar ni tadi, kita tengok cerita bagaimana cerita waktu ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia berasa kata nak pergi kepada satu tempat yang mana dia tak boleh duduk sini, kena pergi. Hasilnya, cerita panjang dah, kita abur cerita dah dulu, iaitu orang buat roti ni, semua hajat dia Tuhan terima dah. Ada satu hajat je, iaitu dia nak bagi makan, dan nak duduk, nak layan, nak tidur. Ahmad Ibn Hanbal, hak dia dengar cerita orang ni alim, orang ni hebat, tapi dia nak jumpa tak boleh. Dia duduk jual roti situ, tak pergi mana, tapi dia istighfar, astagfirullahalazim, sampai dia bila-mana kata dia hajat dia lain semua terima dah, satu ni tak boleh terima. Tapi bila mana Ahmad Ibn Hanbal tak boleh duduk, mari. Bila mari, nampak dia, akhirnya ceritanya panjang sampai kata dia tidur makan roti, tanya, mu ni duk buat roti, aku nampak mulutmu komat mu duk baca apa dia kata aku istighfar. Tak ada buat lain tak ada, aku istighfar je. Kerana istighfar ni Allah Ta'ala selesaikan segala masalah aku. Satu je, iaitu aku nak jumpa Ahmad Ibn Hanbal, ulama besar. Lepas tu aku nak makan dengan dia, nak makan, suruh dia makan roti aku ni. Lepas tu nak tidur dengan dia, lepas nak berbual dengan dia. Ahmad Ibn kata, kejut. Mu tahu tak Ahmad Ibn Hanbal? Aku. Tu orang kata, Tuhan gerakkan Ahmad Ibn Hanbal mari. Sebab dia ni istighfar dengan Allah Ta'ala. Jadi mana kata kelebihan beristighfar, segala masalah akan selesai. Mudah-mudahan dengan cerita para anbiya ni tadi, kita mungkin kalau kita tak dapat apa orang panggil kesusahan di alam akhirat sana, mudah-mudahan dengan kita berjumpa dengan nabi-nabi ni, kita pelihara ataupun kita mengaji tentang nabi-nabi ni, di akhirat kita kenal mereka dan mereka boleh tunjuk kepada kita. Mungkin cari sanalah Nabi Muhammad lek nu, aku nak bagi syafaat tak leh nu, Nabi Muhammad belah lek nu, kita tak susah lah, pergi mudah pergi kita pada tempat jumpa Nabi ada kata nu lek nu, Idris nu lek nu, tunjuk jalan kepada kita. Mereka tak boleh beri syafaat dah kalau kita ngaji lepas dah. Tapi mudah-mudahan dengan kita ni mengaji tentang demo ni tadi, tentang nabi-nabi yang lepas-lepas dah ni, mudah-mudahan kita jumpa di akhirat. Kata tu Nabi apa tu? Nabi Ibrahim. Kita pun tak kenal Nabi Ibrahim. Tak kenal Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala tak beri kita bertemu dengan dia. Orang tak ada kasih sayang, cerita tu tadi, tak ada hayat dalam diri kita, kita tak kenal. Adapun bila kita kenal sikit sebanyak ni tadi, mudah-mudahan di akhirat mereka akan dapat beri petunjuk pada kita, dan insya-Allah. Lepas tu sikit saja pengajian kita, hubung dalam pengajian kita kitab Pura Masail. Habis itu, dan wallahu alam, kisah para anbiya tadi.